والدعاء على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita duduk di muka 19 dan jangan situ dah. Kata musannif rahimahullah bagi yang kepak bila dari bawah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram, waliyazabillah, dan kepada tempat orang yang zalim, malaikan kerana darurah. Pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Tengok tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau. Tu atop mana tu jangan? Ya, dan jangan ni atop kepada jangan engkau menyakiti. Atop kepada jangan engkau menyakiti. Jangan engkau menyakiti. Atas pada tu sikit tu. Cara nak syukur nikmat kaki, tangan, musannif royak. Tu. Bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Maka jangan engkau menyakiti. Situ dah. Tu atop situ kiranya.
Kata musannif rahimahullah, tengok. Dan jangan engkau berjalan, maksud jangan ni haram dah lah tu. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau, dengan mengguna dua kaki engkau. Kaki itu dua kaki. Jangan engkau berjalan dengan dua kaki engkau tu. Jangan berjalan, takluk pada berjalan. Jangan berjalan tu kepada tempat yang haram. Tempat yang haram. Bukan tempat tu yang haram. Haram tu dia tak bergantung kepada tempat. Hukum ni, hukum taklif ni dia tak bergantung kepada benda, dia bergantung kepada perbuatan mukallaf. Maka dia kecek tempat yang haram tu maksudnya apa tu? Tempat yang haram, jadi tempat yang jadi sebab berlaku maksiat oleh engkau. Tu makna tu, tempat yang haram. Tempat yang jadi sebab berlaku maksiat oleh engkau. Tempat mana saja pun, kalau kita pergi tu, tempat tu jadi sebab berlaku maksiat di kita, maka tak boleh kita pergi. Jangan kita pergi. Maka boleh jadi tempat tu tempat tula je. Bagi seorang tu jadi ibadat, dan bagi seorang tu jadi taat, jadi maksiat. Kadang-kadang satu tempat tu bagi tiap-tiap orang tu jadi maksiat belaka. Kadang-kadang tempat tu bagi orang ni jadi maksiat, dan bagi orang ni jadi taat. Kedatangan seorang tu pergi kedatangan untuk makan nasi kapur, makan teh je. Bagi dia tak ada apa. Bagi kita, kalau kita pergi kedatangan, kita tahu aku ni dah pergi kedatangan buah cerak, mengupak kat orang, macam-macam berlaku maksiat di situ. Maka di tempat tu dikatakan tempat maksiat bagi kita. Tempat tu dikatakan tempat yang jadi sebab bagi maksiat bagi kita. Tu pun jangan kita pergi dah, kalau kita tahu kata jadi sebab bagi maksiat kepada kita. Apatah lagi tempat yang haram, apa ni, fi zatihi selalu dah. Lalu mana? Tempat hok pesing maksiat, tempat berdecak, tempat konsert, tempat lagu, tempat diskotek kita kata. Jenis tu pakai gi tu jadi berlaku maksiat selalu dari situ. Maka hok tu sangat lagi. Ya tubik dua situ pada tempat yang haram tu, tubik dua. Ada tempat yang haram li zati, ada tempat yang haram li ghairi, atau haram ariti. Tu tak boleh baka tu. Jangan engkau berjalan. Tu. Sehingga dalam masjid dah pun kita kata aku dah pergi masjid siap. Dah pergi masjid siap. Dah pergi masjid mula nak mengitak anak dara. Mula nak kecek dengan anak dara dalam masjid. Maka haram kita pergi masjid. Padahal masjid tempat ibadat. La ilaha illallah. Maka masjid jadi tempat maksiat juga bagi kita. Haram engkau pergi. Ketika tu bagi orang tu, dia kena pergi ketika yang wajib atas dia, pergi Jumaat. Tapi orang kita ni kena jadilah nak ke fadilat semaya gapo, pergi iktikaf, bukan nak ngeceh. Tu. Maka tempat masing-masing walaupun jadi tempat ibadat bagi seorang, kadang-kadang jadi tempat maksiat bagi seorang yang lain. Maka musannif larang jangan kita guna dua kaki kita kepada tempat yang haram, tempat yang jadi sebab berlaku maksiat. Waliyazbillah min zalik. Ni kalau kita tengok pada zahir ibarat, nampak kita dah. Nampak kita hok berjalan lagi. Kalau kita tilik kepada hakikat dia lagi, Allah, bukan kita juga. Boleh berjalan ke tempat maksiat atau boleh jalan ke tempat taat itu bergantung kepada taufik atau khizlan daripada Allah Ta'ala. Kita gagah berjalan kepada tempat maksiat tu, hakikatnya Allah Ta'ala nak bagi kita jauh daripada dia dah.
Kalau kita ada gagah nak pergi ke tempat taat, hakikatnya Tuhan nak pergi kita rapat dengan dia dah. Fakhalikul li'abdihi wa ma'amin muwaffiqul liman arada ayyasin. Fakhadhilul liman arada bu'dahu. Tengok kembali ke hakikat situ. Allah Ta'ala memberi tenaga kepada anggota satu-satu untuk kerja taat, iaitu dikatakan taufik. Itu dalil kata orang tu Allah nak wisapa ke dia, nak masuk dekat dia. Fakhadhilul liman arada bu'dahu. Sebaliknya kalau Tuhan beri tenaga untuk kerja maksiat, kaki dia tu gagah jalan pergi tempat maksiat gitu, itu dikatakan khizlan. Maka khizlan itu dalil kata Allah nak beri dia jauh daripada Allah. Sebab tu kalau kita kaki kita rasa gagah kita tempat taat, alhamdulillah. Kalau kaki kita rasa gagah pergi kepada tempat maksiat, taubat banyak-banyak. Kerana itu satu dalil kata Tuhan nak beri kita jauh daripada dia. Khizlan dalil kata nak beri jauh, taufik dalil kata nak beri dekat. Maka semua kembali kepada dua tu ya. Kepada dua tu. Syukur pula sekali lagi di atas nikmat taufik tu. Nikmat kaki itu satu dah kena syukur. Syukur pula nikmat tenaga hak beri untuk pergi kepada tempat yang baik tu. Satu lagi. Tu. Bukan semua. Pelat juga. Kaki ni pelat. Tangan pun. Tenaga untuk kerja maksiat jadi mudah ya pergi. Tenaga untuk kerja taat jadi payah pula nak pergi. Padahal kaki tular je, masa yang tular je. Tu tapi rank nak ada jadi tak ada weh. Tu. Tengok orang Allah Taala nak dekat dengan dia yo. Allah Taala sekat jalan belaka. Nak buat maksiat sekat jalan, sekat jalan. Nak ada jalan ni, ada jalan yang sekat teh dia. Pak. Payah nak hadap ke maksiat. Tu. Tapi buku taat je buka jalan, pelorong mudah jalan. Tak. Tapi buku maksiat setengah orang, Allah lebih mudah pula. Tak ada sekat jalan. Wasa nak buat maksiat, pak lalu boleh buat. Wasa nak buat maksiat, pak lalu boleh buat. Allahu Akbar. Tapi dia nak buat taat ke sesuatu tu jadi payah. Allah tu dalil. Kalau gitu, Musa ni larang ni salah terlarang zahir ya. Untuk nak bagi kita kerja atas jalan syariat ya. Hakikat tu kembali kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau berjalan kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, atau kepada tempat yang haram. Jangan engkau berjalan dengan dua kaki engkau kepada tempat orang yang zalim, kepada tempat yang ada orang yang zalim. Bukan tempat orang yang zalim sangat, tempat yang ada orang yang zalim. Jangan kita faham kata tempat orang yang zalim kena ke rumah yang saja. Tempat mana pun yang ada orang zalim, jangan kita pergi. Apa nak orang yang zalim? Jadi orang yang derhaka kepada Allah. Orang yang derhaka kepada Allah. Di mana ada tempat orang derhaka ke Tuhan, jangan kita tebang kaca jalan pergi. Bunyi je kata ada tempat orang derhaka ke Tuhan, jangan tebang kaca lagi. Sebab dia kita pergi takut satunya takut kita jerakit nak buat zalim kata. Atau sekurang-kurangnya takut Allah Ta'ala bala kepada orang tu kena sampai kita kata. Sekurang-kurang dah tu. Sekurang-kurang dah. Maka jangan engkau pergi kepada tempat orang yang zalim, tempat yang ada orang yang derhaka kepada Allah. Tu dilarang kita pergi juga. Kaki tak suka, tangan tak suka. Dia nak pergi ke tempat molek, kita kacau bawa pergi ke tempat tu. Tempat orang yang tak semaya, kita rasa nak pergi sangat. Tempat orang yang tak mengaji, kita rasa nak pergi. Tu. Tapi tempat orang mengaji, tak rasa nak pergi. Tempat orang tengok royak, kita nak pergi. Tempat orang pakat berzikir dengar orang ngajar, tak rasa nak pergi. Tu jadi kok tu berat. Allah tu kembali kepada khillan tak ni juga tu. Kalau kita kira kembali kepada khizlan.
Habis itu waliyazubillahi min zalik, waliyazubillahi min zalik. Zalim tu orang yang diraka gitu hedah. Masuk umum. Tu dia. Malaikat ini itisno kepada dua masalah. Malaikat ni itisno belaka. Bukan itisno sekadar tempat orang yang zalim saja, tempat yang maksiat pun ada malaikat lagi. Jadi waktu baik belaka, jangan engkau pergi ke tempat yang haram, malaikat, atau jangan engkau pergi ke tempat orang yang zalim, malaikat. Itisno kedua masalah. Jangan engkau pergi, malaikat, kerana darurah. Ada arah. Kerana darurah, yakni kerana bersangatan hajat kepada pergi tempat itu. Kerana bersangatan hajat kepada pergi tempat itu. Atau satu lagi itu boleh, atau kerana dipaksakan oleh orang. Kerana dipaksakan oleh orang, maka ketika itu dibenar pergi serta wajib ingkar hati. Wajib ingkar hati akan tempat dan perbuatan maksiat itu. Tu hak tu cak jalannya dia. Sudah orang panggil darurah sangat. Kena masuk juga tempat tu. Tak ada arah. Dia panggil terpaksa. Terpaksa kena masuk. Atau orang paksa kita kena pergi. Tak ada arah. Kalau tak pergi tu tak lepas, kita kata. Terpaksa. Bukan kadang-kadang mudarat kalau kita tak pergi tu dan monok macam-macam mudarat. Maka dibenar kita pergi, serta ketika tu hati kita wajib mengingkari, tidak redha dengan perbuatan itu. Kadang kalau kita pergi redha, masuklah redha dengan maksiat pula, maka membawa kepada jadi maksiat juga kita pun. Maka tak boleh. Hak tu lah hak Nabi kata wadzalika ad'aful iman. Hak tu sekurang-kurang iman dah tu. Kita tak mampu nak tegar dengan tangan, nak tegar dengan mulut perkataan, tapi sekurang-kurang kena tegar dengan hati. Ingkar perbuatan tu, tidak redha dengan perbuatan. Tu sekadar tu. Habis itu kalau darurat sangat nak katakan. Itu dia. Habis itu tu. Kadang seseorang tu Allah Akbar, dia buat alasan kata nak pergi Allah, nak pergi ujikan iman dia, yang kata. Takut tu. Pergi masuk diskotek ni. Pergi tempat tu. Dia katakan, kalau tak masuk, nak tahu di mana kata email kita kuatnya. Tu kot tu. Nak uji iman dia. Jangan, bahaya. Jangan nak uji-uji lagu tu. Cukup itu uji kita aja, jangan kita buat uji sendiri. Allah. Jangan. Supaya orang tu nak berenang dah. Kalau kita tak berenang tengah-tengah tu, tengah hot dalam tu, nak tahu di mana kata kita gagah pandai berenang ya kata. Akhirnya pergi. Jadi kan. Tu. Orang kalau tak caping sungai tak pergi tengah tu. Nak berenang ni nak gagah, kuat tu berbadai je. Kalau tak darurat sangat tak pergi tengah tu. Tengah hok dalam-dalam tu. Tak pergi. Tak pergi. Kerana mudarat dia bahaya lagi. Walau kita tak apa. Tak apa kat mana? Hok tak apa tu, hok mampu. Hok tu tak apa tu, hok dia mampu dari tengah laut. Hok tak apa belaka semuanya. Tu. Maka jangan hok tu, takut juga. Rasa aman diri kita daripada maksiat.
Kawai tak apa, kawai kuat email kata. Demo tak boleh. Mu jangan masuk kawai tak apa, kawai kuat email. Kuat kok mana? Kalau mudarat janganlah masuk. Jangan. Itu dia. Waliyazubillah min zalik. Maka kata Musannif rahimahullah, pendeknya kesimpulannya serup dah. Hok duk kecek mari puluh-puluh baris. Pendeknya kesimpulannya semua perkara tersebut, pendeknya segala yang tersebut. Kesimpulannya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu Allah. Bermula segala gerak engkau. Gerak engkau, yakni gerak engkau pada kerja taat, pada kerja kebaikan, yang kena kait lagu tu. Kena kait lagu tu. Kalau tak kait lagu tu, tidak ada wajah untuk nak kata sebesar-besar nikmat. Bermula segala gerak engkau, yakni gerak engkau, tafsir mula-mula. Segala gerak engkau, yakni gerak engkau pada kebaikan. Yakni, tambah lagi, yakni Allah izin bagi engkau untuk bergerak kerja taat. Itu kembali ke hakikat dia. Kembali kepada hakikat dia. Pendeknya Tuhan izin we kemung boleh bergerak semaya, bergerak zikir, bergerak baca Quran, bergerak jalan pergi tempat mengaji, bergerak tu. So, tak ada khabar lagi. Dan segala diam engkau jadi diam daripada kerja maksiat. Diam daripada kerja maksiat. Boleh duduk dia daripada kerja maksiat, yakni tambah lagi Allah izin engkau diam diri daripada kerja maksiat. Pendeknya Allah Ta'ala wi izin kemung boleh bergerak waktu taat, dan Tuhan wi izin kemung boleh duduk dia daripada maksiat tu. Gerak dia. Gerak mung dan dia mung tu, itu tu khabar. Sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Ialah sebesar-besar. Sini kena takwil. Sebesar-besar yakni setengah daripada nikmat yang besar. Wah gitu ya. Setengah daripada nikmat yang besar. Kena kata gitu. Sebab apa kena kata gitu? Kerana sebesar-besar nikmat sungguh bukan hak ning. Sebesar-besar nikmat tu gapo? A'zamin ni'am tu gapo? Iman dan Islam. Iman tu hak tu tunya dia. Tu benih dia. Hak tu hak besar sekalinya. Sehingga kalau tu hari kita gerak kerja maksiat sekalipun dan benih tu ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah benih iman tu. Tapi tu kena kata bukan sebesar-besar nikmat. Tu kata bukan sebesar-besar nikmat. Jadi setengah daripada nikmat yang besar. Nikmat yang besar-besar, nikmat besar tu banyak tu hawi. Banyak. Tu banyak sangat. Hak besar sekalinya iman dan Islam. Tu dia. Maka gerakmu dan diammu tu sebesar-besar nikmat, yakni nikmat-nikmat yang besar. Setengah daripada nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala, nikmat-nikmat atas engkau. Atas engkau, wahai murid, wahai salik ilallah. Tu Allah. Kalau gitu boleh mari mengaji tu. Oh, nikmat besar tu.
Khabar dah. Khabar dah. Sebab apa? Sebab dalam masa yang sama ni, beberapa juta manusia yang Allah Ta'ala tak beri ngaji. Sebaliknya tekon ni duk kerja maksiat dah pagi hari. Kok patah mana, kok Phuket mana, duk decak dah. Hak tsunami mari hari tu pagi. Yo malam tu malam Kaudah, kita silakan malam Christmas tak tahu. Malam tu yo decak, macam-macam maksiat. Lepas tu tengah malam lah, maknanya siapa ke tengah malam dekat-dekat nak cerah ni baru nak tidur je. Muka jaga malam untuk kerja maksiat. Tidur pagi tu tak ada biar khabar apa. Senyap sunyi patah. Senyap. Mari teka tu. Mari teka tidur, sahabat jadi mampu banyak. Allah Akbar. Tak ada biar kira apa. Mari tu mati banyak mana. Hak duk dah kira tu pula. Hak jenis-jenis pesing bangun pagi tu pula. Hak duk kot patah. Main kot patah gitu je. Bila tsunami mari, air surut dulu mula-mula. Air surut. Ya tahu kenapa pelik. Tak usah tengok air surut gitu. Ya turun je, turun air. Turun je. Tekuk air surut tu ikan tak ada nak turun air. Ikan pun lekat kot patah tu. Pakak gotek ikan pula. Tak rasa pelik pun. Pakak duk main air. Mari kali gurum. Pergi habis. Apa banyak mana masa tu. Saya tengok ikan masa tu dah gemuk-gemuk. Ikan lelak cong tu gemuk-gemuk, saya ada lagi di rumah. Orang tua tak makan ikan sebulan. Sebab apa? Sebab dia mau takak ikan bulan tu belah perut tengok temu jari. Belah perut tengok temu rambut. Belah perut tengok kalau kena ke cicing tak apalah. Jumpa cicing mah dia hingga lah. Jari dia, mata je tengok. Allah, tak lalu nak kan. Ikan nasi kabur itu tu pakai tumuk-tumuk ikan bilis dia. Buat ganti sama ikan. Tak makan ikan. Tak lalu. Maksiat yang berlaku pada malam tu. Kita tak khabar tu nak mari ke mana tu. Yang rasa sedap. Apa sih galik-galik gitu. Maka ketika pagi tu banyak mana duk kerja maksiat dah. Tu sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri ke atas engkau. Malaikat ahli masjid lah selamat pada masa tu. Masjid tak kena. Masjid Allah Ta'ala tak beri kena. Air tak masuk di mula. Keliling masjid. Pagar kubur di kat pipi tu utuh. Masjid dia terkena molek-molek. Tak ada tepuk air. Saya dengan Mak Saleh rong-reng dah tepi-tepi masjid tu, yang lari masuk masjid. Pok ia pun selamat agak. Sebab itulah sahabat Nabi tu bila berlaku apa musibah ataupun berlaku bala ataupun ribut kuat-kuat, sahabat lari masuk masjid dah. Masa tu, masa Nabi sedih. Nabi sedih suruh lah masuk masjid dah. Ribut kuat tu takut dah sahabat. Takut kena ke bala hak tu tipu serupa dengan Ad Samud hari tu. Tu. Pok kau Ad kau Samud. Lalu masuk ke masjid. Tu dia. Kali itu sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri ke engkau tu wujud Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dia kata, bila engkau tahu dah, engkau sudah tahu dah, kata gerak engkau dan diam engkau tu sebesar-besar nikmat, maka tu kira menjawablah ataupun tafrid pada sebesar-besar nikmat tu. Maka bila begitu tahu dah kata itu nikmat yang besar, maka palingkan olehmu. Hadap palingkan olehmu, maksud paling ni guna olehmu. Gunakan olehmu wahai penuntut ilmu, wahai orang yang kehendak kejayaan di akhirat. Palingkan oleh kamu, gunakan oleh kamu, paling akan dia, akan tangan kaki engkau tu. Gunalah kaki tangan tu, paling guna kepada taat.
kepada kerja amalan kebaikan. Buat benda molek. We banyak kerja benda molek tangan hari ni. We banyak kerja benda molek kaki hari ni. Usaha sebanyak mungkin, sebanyak kuasa kita. Kalau gelecoh masuk nak buat gana, teka sekali-sekala gelecoh atas maksiat. Hak tu bukan sebab wak we kita putus asa daripada rahmat Tuhan. Dalam makan rata hikam kata, jangan engkau apa? Tak ingat mati dia. Kesimpulannya, jangan engkau jadikan maksiat yang berlaku sekali itu jadi sebab bagi engkau putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan. Kerana boleh jadi maksiat tu adalah kali terakhir dah untuk mengerja maksiat. Allah Ta'ala tak wimung tepuh dah. Tuhan nak wimung sapa ke dia dah. Boleh jadi. Kita dah kerja maksiat tu. Allah, tak ada jalan dah aku. Tak ada dah. Jahat siapa tahu ni padah ya. Payah dah. Payah nak sapa ke Tuhan dah. Tak ada jalan dah. Jangan kita rasa putus asa. Kerana boleh jadi kali tu kali terakhir dah. Wimung tepuh maksiat. Boleh jadi. Hak terakhir tu kita tak tahunya. Tu. Boleh jadi. Dengan sebab kita putus asa tu, jadi pagar, tak sapa juga susuknya. Tu jangan. Kalau gitu, engkau kena gunakan akan dia kepada taat. Sebab apa? Hendak paling ulimu akan dia kepada taat, supaya ilat pada palingkan. Hendak paling ulimu dan guna ulimu, supaya adalah engkau wahai murid, wahai yang hendak kepada kejayaan di akhirat, supaya engkau itu daripada setengah daripada termasuk setengah daripada tu setengah daripada litab'id, supaya jadilah engkau itu setengah, jadi termasuk setengah daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkan dia. Tu mudah-mudahan dengan sebab mu nak guna kepada ketaatan tu, mu jadi orang setengah daripada orang yang dari golongan yang mengetahui akan nikmat. Mengetahui akan nikmat. Bukan mengetahui nikmat. Nikmat kita tahu dah kata nikmat. Tahu dah kata nikmat. Maksud yang mengetahui akan nikmat, yakni yang mengenal akan harga nikmat itu. Yang mengenal akan harga nikmat tu. Mata kita tahu dah kata ada nikmat tu Kaki kita tahu dah kata tu nikmat tu ke kita. Tapi duk kerja maksiat lagi dengan kaki, tak kena harga. Duk kerja lagi mata untuk tengok maksiat. Bukan tak tahu nikmat, tak kena harga nikmat. Tu maknanya. Tu dia. Kalau mu boleh kerja jalan hak kebaikan, supaya jadilah engkau, termasuklah engkau daripada setengah daripada mereka, daripada golongan yang mengetahui akan nikmat, yang ini mengenal akan harga nikmat, kena akan qadar nikmat hak Tuhan kita. Dan kita pakai ke jalan hak kena ke tempat dia, tu nama kita kenal nikmat qadar dah tu. Tu. Allah. Terasak kita Allah Ta'ala beri izin we beli, boleh beli. Nikmat besar tu. Kerana dengan benda tu kamu boleh tengok benda kebaikan. Kerana benda tu kamu boleh hubung silaturrahim kepada orang yang jauh. Kerana benda tu kamu boleh dengar ayat Quran, dengar ajaran Allah Ta'ala. Nikmat besar tu. Nikmat besar tu sekira kita kenal nikmat qadar dia. Fahamnya, orang yang guna terasa kepada jalan maksiat tu tak kena harga. Tak kena harga nikmat hak Tuhan beri.
Duk kerja kepada maksiat lagi. Hak teruk tu. Hak teruk. Semua nikmat yang beri tu ada harga je masing-masing. Ni kita ada buat tengok, roye, dengar lagu, tak kenal harga nikmat tu. Hak tu dah hak tu nak tarik kelik tu. Tu dia. Tu. Man lam ya'rif qadaran ni'ami biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Tu. Man lam ya'rif, barang siapa yang tidak kenal ia qadaran ni'ami, akan qadar dan harga bagi nikmat. Barang siapa yang tak kenal harga nikmat, biwujdaniha, dengan sebab ada nikmat tu, dengan sebab tu hari ada nikmat tu di orang tu, dia tak kenal lagi harga, maka Tuhan akan dia kenal juga harga. Lagu mana? Arafaha, nascaya kenal ia mereka tu akan qadar nikmat biwujudi fuqdaniha, dengan adanya luput dan kehilangan nikmat tu. Akhirnya tu hari hilang, baru kenal. Allahu Akbar. Kaki ni teka duk gagah ni, tak kenal mana harga dia. Teka lemah, tak erat nak berjalan, teka sakit urat, mula nak kenal harga. Nak wisapa masa tu baru nak kenal. Pada waktu boleh dah. Nabi kata, "Iktanim khamsan qabla khamsin" tu. Merebutkanlah buat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu daripada Nabi kata, "Sihataka qabla saqamik." Sehatmu sebelum demammu, sebelum sakitmu. Teka sehat ni buat dulu. Rebut buat. Kerana ada sakit mari nak buat tak boleh dah. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Orang tua banyak mana susah wasa nak klik mengaji. Kita tengah muda dah. Tu. Nabi suruh rebut. Rebut-rebut kita buat 5 perkara tu. Habis itu salah satu daripada sehat sebelum pada sakit tu, ada pada nikmat kaki tangan kita tu. Nak kenal nikmat tangan kita pak tok bomo beluruk hayat dah. Ki bomo. Kita tak ada nak beluruk lagi tengok. Kita tengok banyak mana duk masuk queue tu. Nak beluruk. Allahu Akbar. Berharganya nikmat tu. Berharganya. Jadi khabar tak klik mari, kalik pula. Lagu tu. Tu. Mereka yang mengetahui akan nikmat, termasuklah golongan mereka yang kenal akan harga nikmat dan mensyukurkannya. Atau kepada mengetahui. Atau kepada mengetahui. Dan termasuk dalam setengah daripada mereka yang mensyukurkan akan nikmat tu. Mensyukurkan nikmat. Apa makna mensyukurkan nikmat? Pandai terima kasih, pandai guna. Mensyukur ni pandai terima kasih kepada nikmat tu. Jadi pandai terima kasih, pandai gunakan nikmat tu. Maksudnya orang yang pandai guna. Orang yang pandai guna tu orang panggil orang mensyukur nikmat. Orang tak pandai guna tu orang panggil kufur nikmat. Mata tu hari tengok benda baik, ya pergi tengok maksiat berat, tak pandai guna. Kufur nikmat tu. Dia kufur, ingatlah azabku berat tu, dia kata. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Tengok. La in, Allah Taala takut kita tak percaya tu. Tengok. La in wallah wa izzati wa jalali, Tuhan sumpah. Lam tautiah jawab qasam. La in wa izzati, demi kebesaranku. Sumpah tu. In syakartum, jika syukur oleh kamu, jika kamu terima kasih akan nikmatku. Yani jika kamu pandai guna nikmatku, la azidannakum. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lam gapo tu? Lam gapo? Nun tu nun gapo tu? Nun taukid. Tengok apa kali takkid. Tuhan takut kita tak percaya, muka tak rada. Tambah dah.
dia buat maksiat, dia buat kebaikan, mana jalan nak tambah? Tak apa saya Tuhan tak datang taukid 2-3 kali. La azidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambah bagi kamu. Aku nak tambah lagi nikmat tu. Tambah dengan makna berpanjangan nikmat tu ke atas dirimu dan berkekalankan nikmat tu atas dirimu tu, orang panggil tambah. Bukan lebih lagi daripada tu. Dia boleh bertambah lagi kerja kebaikan. Tu. Dia tangis ni dia, kau sehari kau tak gerak weh. Ni. Bila kau tua kau tak gerak. Maka kau sehari tu kau kurang dalam nikmat. Faham tak? Dia kurang sendiri sebab dia tak gerak dah nak kerja benda. Tapi dia Tuhan kata dia nak tambah. Dia nak tambah. Maknanya dia kekalkan tenaga tu di kita. Walaupun usia kita lama dah, walaupun umur kita banyak dah, tapi gagah lagi weh. Abu Syuja' tu umur 150 tahun dah boleh tengok mata molek-molek lagi. Kaki tangan duk gagah molek sebab orang muda lagi. Abu Syuja' tu yang mati Abu Syuja'. Ulama besar 100 lebih. Maka orang tanya kepada dia, wahai Syekh, apa rahsia ni, ada mengamal gapo? Dia nak digagah molek ni mata, kaki, tangan semua boleh duk dia digagah buat ibadat lagi ni. Padahal 150 tahun dah. Abu Syuja' kata, tak ada rasa herepo. Kerana seumur hidup aku tak pernah gunakan dia pada jalan yang maksiat. Seumur hidupku mari ni sampai ke 150 tahun ni. Tu tak ada apa, tak ada pelik ke apa. Tu dia. Habis itu, maka mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya akan nikmat. Maksud mensyukurkan nikmat, jadi mensyukurkan yang memberi nikmat. Bukan syukur akan nikmat tu dah. Syukur yang memberi nikmat tu, tapi kecek dengan tajalih hadam mudhaf je. Syukur nikmat. Bukan syukur nikmat, syukur ke yang memberi nikmat tu. Syukur ni terima kasih. Terima kasih apa ke nikmat? Terima kasih yang memberi nikmat. Sebab tu dalam hikayat tu dia suruh kita pandai mula-mula kepada yang memberi tu. Kalau orang Allah ni, orang Allah nasi kepada kita, Allah tepung kepada kita, kena terima kasih 2 kali. Alhamdulillah mula-mula. Pandai kepada yang beri hakiki dulu. Alhamdulillah yang dia beri. Lalu demo. Lepas tu nama 2, terima kasih. Terima kasih kepada wasilah dia kata. Hak tu Tuhan suruh. Kalau tak terima kasih ke dia, supaya tak terima kasih ke Tuhan dah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah, Tuhan kata. Nabi kata, siapa tak syukur ke manusia, dia tak syukur ke Tuhan dah tu. Pasal Tuhan gunakan dia jadi wasilah tangawi ke kita. Tu. Tak terima kasih ke dia, tak terima kasih ke Tuhan dah maknanya. Tu je. Sebab tu 2 kali. 2 kali. Tapi kita masalahnya mula-mula tak apa. Mula-mula terima kasih 2-2. Lama-lama lekat ya. Lekat mana? Lekat orang ini. Lupalah. Terdinding dengan asbab tu. Tu mula bersin dia misal lagu mana? Dia misal kata, kakak kita buat kerja di Mekah. Duk jahit piyah, jahit baju. Hantar duit ke kita. Kita 2 adik dah tak ada orang tua mati dah. Maka kita ni kakak hantar duit sama nak bulan. Ya on mari. Ya on masa dulu ya kena lalu pai seni pada. Lalu pai seni lah ni ya on lah. Hantar mari ke pai seni. Hantar mari. Hatta tu bulan mula-mula 10,000 hatta mari. Maka paisan ni bawa duit mari kita lah. Assalamualaikum. Ni ada surat siapa ni? Kalau sen nama ni nak duit. 1,000, 10,000. Kita pun sen nama sen terima duit. Alhamdulillah, terima kasih. Mula-mula tu ingat kakak tu. Allah, baiklah dia. Baik. Allah baik sungguh kakak ni, tak lupa kat aku. Lepas tu terima kasih kepada orang ini. Terima kasih dah.
Terima kasih. Bulan yang kedua mari pula 10,000 pula. Allah baiknya kakakku tengok tu bulan ni ku hantar pula. Tu. Terima kasih dah. Allah tolong awak mari. Terima kasih banyak. Tak apa lagi. Bulan yang ketiga mari pula 10,000. Ingat lagi. Baiknya tengok bulan ketiga dah duduk kacau lagi dia ni, Allah. Hipung-hipung duit hantar ke aku. Baiknya kakakku. Terima kasih dah. Hei, masuk KL dulu. Mula dah. Masuk KL dulu. Hajak dah. Tak apa. Mula-mula. Tak ada ini paisan ni kata. Tak ada. InsyaAllah semulalah. Akhirnya bulan ke-4 mari 10,000 pula duit. Mari 10,000 pula. Kali ni tu ingat hak ni dulu. Tapi ingat kau tu. Makan air lu ni. Tak boleh. Kali ni tak boleh dah. Janji dah hari baru ni ke? Nak masuk. Masuk tu. Hajak paisan ni masuk makan nasi, makan air. Dalam hatu tu duk ingat lagi tu kakak tu. Allah baiknya kakak. Bulan yang kelima, bulan yang ke-6, bulan yang ke-7. Mari pula 10,000 lagi. Kasih sini. Ni. Kasih ni. Hajak makan nasi, wak buah makan. Jadi rapat supaya sangat rapat dah dengan paisan ni. Habuai dia tu duk mari nak pula jadi rapat. Lupa dah lah. Kakak hak beri duit mari. Akhir-akhir pakai rapat dengan hak ni pula pada kakak tu. Baik dengan hak ni pula. Terlindung kita dengan asbab yang Tuhan beri sehingga kita tak nampak kepada musabbibal asbab. Tu hak hakikat kita. Akhirnya tak cukup nikmat hak nongki pun kita lindung tu. Lindung dengan hak depan ni. Nampak yang ni baik, pakai kira ke yang ni je. Lupa kepada yang memberi hakiki. Tu. Nampak misal tu kita nampak. Nampaklah dah lindungnya kita tu. Tertipu dengan sebab hak apa? Sebab yang masa dunia ni yang sebab saja ya. Sebab saja. Akhirnya lupalah kakak masuk setahun tu tak ingat dah. Hak dah duit mari tu. Dia kata kadang-kadang punya mari tapi tak ingat mana dah. Jadi masa tak rapat dengan hak orang ni pula. Padahal bukan duit dia, bukan duit paisan ni. Tapi dia baik dengan hak ni pula. Tu dia. Ingat tu dah. Habis itu. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Maka dengan sebab engkau mensyukurkan nikmat tu. Dengan sebab engkau mensyukurkan nikmat tu. Maka diharap. Jadi mudah-mudahan. Harap-harap. Berkekalan. Moga masa ni pun tak cakap juga benda ni kembali kepada rahmat Allah. Nikmat hak yawi itu semata-mata tafaddulan, limpah kurnia daripada dia, bukan terkenal kepada Tuhan. Tapi dengan sebab tu, dengan sebab engkau syukurkan nikmat tu, diharap mudah-mudahan berkekalan nikmat itu, berkekalan pada engkau, berkekalan sentiasa ada pada diri engkau. Apa makna berkekalan? Jadi tidak hilang nikmat itu daripada engkau. Tak hilang nikmat tu. Mudah-mudahan ada lagi. Kerana kalau kita tak syukur, seolah-olah kita duk heneng, duk duk hala nikmat tu pergi ke Tuhan. Tuhan tarik klik pada makna tu. Man lam yashkurin ni'amah faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa, kata Ibnu Athaillah, barang siapa tidak syukur akan nikmat, man lam yashkur an-ni'amah, barang siapa yang tidak syukur akan nikmat, faqad, maka sungguhnya ta'arrada, telah menghalar ia mereka tu menghalarkan nikmat tu kepada Tuhan li zawaliha, untuk menghilangnya, untuk hilangkan nikmat tu.
Seolah kata, ya Allah, ambil klik. Pada makna tu dah. Dia guna mata tengok maksiat, seolah kata, ya Allah, ambil klik cepat-cepat. Pada makna tu. Dia jalan kaki ke tempat maksiat, seolah kita kata, ya Allah, tarik klik kaki ni, tak usah lah. Pada makna tu. Sampai tu takut tu, ya qalamu, ya mak, Allah kita takut ya. Duk dengar lagu tu, seolah tu, ya Allah, ambil klik. Ambil klik sifat pendengar tu. Ambil klik, tarik klik. Cepat-cepat. Ambil klik lah. Ni. Ambil klik. Hak ni mula boyo misal dengan baju. Raja beli baju kita. Raja beli baju kita, raja tu beli baju. Dia nampak kita ada pakai baju buruk-buruk. Dia beli baju kepada kita. Dia kata, Ning, kalau aku mari semula-mula pakai baju ni lah masuk jumpa akunya. Raja kata, kalau aku mari kawasan ni pakai baju ni lah. Maka dia beli baju molek kepada kita. Akhirnya raja hantar orang dia mari cek tengok. Dia ni pakai baju dia kedah. Kaya buat mesti mana. Nah, maka askar tahan gapo makan ngita tengok mari cek tengok kata orang ni guna kedak baju hak rajawi tu tahu mana. Tiba-tiba nampak dia pakai wak galau. Baju hak rajawi tu wak pakai wak galau gitu. Rung. Apa nak kata raja kepada orang tu? Ambil klik. Seolah kata, hei raja, aku tak seli baju ni. Tengok aku tak kena harga. Ambil klik. Pada makna tu. Maka orang yang tak kenal syukur nikmat, tak kenal harga benda tu, seolah dia duk meletakkan diri untuk itu tarik klik dah. Murid dia, awak pakai awak galau lah, ilaha illallah. Baju hak dia beri, nak yangok sikit teka temu dengan dia. Orang tu tak seolah tu dah. Tu. Habis itu. Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Ilat pada diharap berkekalan. Ilat pada diharap berkekalan. Mudah-mudahan berkekalan nikmat tu di kita lagi dengan sebab kita syukur pakai kena cara dia. Sebab apa diharap gitu? Kerana syukur itu pandai guna nikmat itu. Pandai guna nikmat. Jadi guna nikmat pada tempatnya. Itu syukur. Kerana syukur itu, kerana guna nikmat pada tempatnya tu, pengikat bagi nikmat. Jadi seperti tali pengikat bagi nikmat. Seperti tali dah ikat nikmat dah. Seperti tali pengikat akan nikmat tu, supaya sentiasa ada bersama kita. Seperti tali dah tamat dah kalau kita syukur. Yawi pula. Hak ni bo lah. Baru kita ya misal je kalau masalah ni dia misal sebab ikan. Masa tak ingat lama dah masalah minhak apa maksud. Kita ingat misal juga lah misal dia. Sebab ikan lah tu dia kata ikan dah le cuming kita bubuk ikan platong pelangan ke apa. Kita lalu kita ambil upai bubuh. Dia naik makan kerup. Dia naik makan. Lagu mana perasaan tu nampak makan molek. Wasa nak wih pula. Grup. Pup. Wasa nak wih pula. Wih pak. Pup. Makan pula. Bila sentiasa dia makan, tu wasa nak wih. Ni bubuh sekali waktu tameru. Bubuh gi sekali kot lah. Bubuh sekali musim. Tak wih dah. Ikan tak makan mana upai ni. Tak semua banyak. Akhirnya aku mampu lah tu ikan. Pasal tu tak ada wui dah. Moga bui baru ni pun apa dia tak ada makan mana ni. Tu. Maka nikmat kalau kita cukurkan, syukur tu pengikat tamat nikmat bagi kita. Hidup dengan kita semua. Tak boleh makan semua ikan. Dia pandai syukur nikmat. Tapi misal mudah nampak gitu ya. Padahal ikan ni kadang-kadang dia makan banyak dia kenyang. Tak makan dah. Nak kata dia tak syukur tak boleh. Mu ni tak syukur mu ni. Nak syukur kan nak misal ni mudah nampak hak tu je.
Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Masya Allah. Tu habis itu. Dan sebab bagi bertambahnya atau kepada pengikat. Dan kerana syukur itu sebab bagi bertambah nikmat. Syukur akan nikmat tu jadi sebab bagi bertambah nikmat. Apa makna bertambah? Tangan ada so, tambah pula sagi gitu. Ke jari duk panjang ni, bila syukur kau panjang lagi gitu. Bukan makna tu. Bukan makna bertambah nikmat, yakni maksud bertambah. Sebab bagi bertambahnya, yakni sebab bagi bertambah lagi kebaikan yang terhasil daripada nikmat tu. Sebab bagi bertambah kebaikan yang hasil daripada nikmat itu. Tu makna bertambah nikmat. Nikmat banyak tu, tapi kebaikan dia ada banyak lagi. Tangan mula-mula, kaki tu mula-mula awak jalan lagi sejik ya. Duk pergi sejik sokmo. Dengan sebab syukur nikmat kaki tu, tu hari tambah kebaikan lagi. Kaki boleh jalan ke tempat lain, hak kebaikan banyak lagi. Boleh guna kaki kepada jalan ibadat banyak lagi. Tambah nikmat banyak. Tu makna bertambah. Hak Allah Taala kata la in syakartum la azidannakum tu. Jangan duk pandai ke duit saja. Kita ni Allah duk pandai ke duit. Pandai duit hak tu. Kalau kita syukur, kita sedekah duit tu, tu hari tambah pula duit. Banyak lagi. Hak tu satu jalan. Bukan hak tu saja. Nikmat kaki ni bila guna ke tempat dia, ada kaki seputong pula tumbuh lagi. Tak. Bukan makna tu. Jadi kaki boleh guna ke tempat kebaikan banyak lagi. Ada jalan ni. Allah Taala taufik banyak. Allahu Akbar. Tu dia. Ni dalam terasa dalam Facebook maksiat saja. Masya Allah. Tekan heret naik. Lagu. Oh yeah. Semenek dah heret lagi. Baru temu Habib Umar. Baru temu Habib Umar duk mengajar. Tu pun lakah gi ya. Lakah gi. Naik pula anak dara tu. Duk pok gambar, tengok pula star. Tekan lagi oh yeah. Lagu. Temung pula Habib Ali. Semenek baru nak temung. So. Gang. Semenek temung Sahadah Lawiyah. Khali duk ngajar. Khali ngajar. Tak apa lakah je dulu. Kau tengok. Temung maksiat. Hak maksiat tu tengok lama. Raya baru ni. Tengok dulu Ustaz. Rekan ni. Oh. Akhirnya mata banyak guna ke maksiat ya pada ibadat. Tu hakikat terasa kitanya. Orang yang betul juruh dengan Tuhan, banyak lek ibadat kalau dia tekan temu. Gitu sya'al jemaah. Tu babak Espanya. Tu ponok tu. Duk le kebaikan mata. Tak mata dia. Lama mau temu kali lagu. Pasal dia lah. Ada juga lagu-lagu. Tu pun bukan kita itu. Pak mak ya chair. Pak mak sain tu ya chair. Ya chair lagu tu. Jadi masuk juga dalam feed kita tu. Maka tengok apa? Lama kali temu tertengok. Temu anak dara pula. Budak tu tag ke Pak Mak. Saya dia tu tag ke Mak. Duk show gambar tu. Kita di saya Pak Mak boleh tengok sampai kita. Tu jara-jara je maksiat mata. Ni Allah penuh tersak dia tu. Sebab tu lah kalau pesing saya ni retina banyak-banyak ni lob tu baik. Tak usah sign. Unfriend tu baik jangan. Sebab puak ni Allah ya pukul cara dia bukan nak kita tengok, tapi dengan sebab kita design dia boleh tengok juga sampai kita.
Dia pukul ramah sama pok dia, ya, duk selfie. Tapi patah. Boleh tanggung apa kita. Maksiat mata kena jaga. Saya ni, orang tina ad mari tu 1000 lebih dah. Tak terima lagi. Tapi tak tolak kalau kata, main rap tu nampak nyanyi pula. Duk gitu. Duk lagu tu. Banyak mana. Apa bukan nak mari ngorak tu kalau kita kira je ad mari tu. Dia tahu dah kata Abah Faisalnya nak beli ada dia nak tip tam gitu. Kalau sekadar nak tip tam tu tekan tip tam ada dah. Tak gitu ke? Yang naik dah. Tak mesti kena jadi saing. 1000 lebih dah banyak. Nuriyah. Misalnya Maria. Tu 7 petala cinta. Macam-macam. Penama. Maksiat mata tu jadi dah sebab tu. Kita kalau nak pakai tersak kena pakai mana? Baru dinamakan orang tu kenal nikmat Tuhan, syukur nikmat mata. Cuma ini penuh. Loh, akhirnya hati berbiasa-biasa dengan maksiat. Sehingga dia tak rasa apa dengan maksiat, jadi tamadah hati. Tak rasa jadi ngak, tak rasa aduh. Tak. Biasa dah kan? Hati mati dah tu. Hati mati dah tu, mula nak mati dah. Kalau tak rasa apa bila tengok maksiat, rasa tamadah. Hati tak rasa nak eka dah. Mula-mula, buat boleh. Eka ke hati. Lama-lama tak rasa apa dah. Kerana sudah biasa dah hati. Wal-iyazabillah min zalik. Jaga molek weh. Hak tu besar tu. Tu dia. Dan jangan engkau palingkan hak ni atau kepada maka palingkan olehmu tu, seolah kata mukabil dia tu. Bila engkau tahu dah kata gerak diammu tu satu nikmat yang besar Tuhan beri kamu, gunakanlah ke tempat hamalat. Dan jangan engkau palingkan, jangan engkau gunakan akan segala gerak dan diam engkau tu. Jangan gunakan segala gerak diammu tu paling kepada maksiat, kepada kerja larangan Allah. Jangan guna kepada kerja larangan Allah. Tu. Habis itu. Tu. Sebab apa jangan? Ilak pada jangan engkau paling. Supaya jangan ada engkau, supaya tidak adalah engkau daripada termasuk setengah daripada, supaya jangan adalah engkau, tidak adalah engkau termasuk setengah daripada mereka yang kafir akan nikmat. Kafir akan yang memberi nikmat. Kafir akan yang memberi nikmat. Apa makna kafir di sini? Artinya arti kafir tu bukan kata kafir murtad gapo dak tu. Kafir sini yakni tiada syukur akan dia. Kafir akan nikmat yakni tiada syukur akan dia akan nikmat. Tiada syukur akan yang memberi nikmat. Akan dia, yakni akan yang memberi dia. Tu makna tu salah. Hati orang panggil kufur nikmat. Kufur nikmat. Tu ulama jadi galik ditanggung kot tu. Imam Syafi'i tanggung tu. Hak Nabi kata barang siapa tinggal semaya jemaah, maka dia tu jadi kafir. Faqad kafara jihara. Dalam hadis sebut, siapa tinggal jemaah di masjid, maka jadi kafir. Siapa tak tinggal semaya, maka jadi kafir. Orang tak semaya 5 waktu, jadi kafir. Imam Syafi'i duk tanggung lagi. Kafir sebenarnya ni kafir nikmat. Bukan kata kafir sungguh. Dah. Sebab apa? Sebab semata-mata tinggal semaya serta iktikad kata wajib lagi semaya tu, kau dah fasik je orang tu, tak bawa kepada kufur. Tapi maksud dengan kafir tu ni, kafir nikmat Allah Ta'ala. Kaki tangan hak dia beri, gerak-geri hak dia beri, guna ke tempat lain, tak jak sujud kepada dia. Tu kufur nikmat. Tu ulama tanggung kufur. Tapi dalam hatu ada beberapa sahabat yang dipakai makna zahir sungguh. Kafir sungguh. Tak semaya pakai kufur dah. Tak semaya pakai kufur dah. Ada juga beberapa sahabat Nabi guna makna tu. Habis itu, artinya arti kafir akan nikmat
Jadi tiada syukur akan nikmat. Apa makna tiada syukur akan nikmat? Yakni guna nikmat tak betul dengan tepat. Guna nikmat tak betul dengan tepat. Tu nama kufur nikmat dia. Wal iazabillahi min dzalik. Maka dengan tidak syukur nikmat tu, dengan sebab tidak syukur nikmat tu, tengok musnad kecek jadi semakan malah. Jadi orang panggil muqabalah musyakalah malah. Maka dengan sebab tidak syukur nikmat tu, sebab bagi ditanggalkan nikmat itu, sebab bagi dicabut dan dibuang, diambil, ditarik akan nikmat itu. Tuhan nak tarik klik. Tu sebab apa makna ditarik? Nampak tangan kawan duk ada Baitullah lagi Bukan tarik poli, nampak? Kalau tangan buat maksiat, Tuhan nak gerak tangan, gitu. Ada, bukan ditanggalkan nikmat dengan makna dicabut, ambil tangan lagi. Kalau gitu cabut mata lagi gitu. Cabut telinga ke telinga lagi. Hai bukan. Ditanggalkan nikmat yakni buat gitu. Dengan bahawa dicabut akan diri nikmat itu sendiri. Dengan sebab dihilang kekuatannya. Dengan sebab dihilang kekuatannya. Atau satu taswir lagi. Atau dengan bahawa dicabut keberkatan dan kebaikan yang hasil daripada nikmat itu. Dua taswir tu Allah Ta'ala cabut. Cabut tu dua rupa. Satunya cabut semua ti, dengan maknanya mata tak ada dah kekuatan untuk tengok, telinga tak ada kekuatan dah untuk dengar. Dengar tak cakap mana dah. Kena. Hak tu tarik benda tu sendiri ke bang. Ataupun telinga dah tengok molek, mata dah tengok molek, telinga dah dengar cakap molek. Tapi Allah Ta'ala tarik cabut keberkatan anggota tu, sehingga satu hari tu mata you tak biasa tengok kebaikan sikit bu. Atau satu hari tu kaki tak biasa jalan ke tempat kebaikan sekali bu. Tu tanda kata tarik dah lah keberkatan anggota tu. Anggota duk kuat molek, tapi keberkatan dan kebaikan hak asal mari tu kurang. Kau sehari kau kurang. Kau sehari kau jauh dengan sejik. Padahal rumah duk depan tangga sejik ya. Tu tu dah. Tu dua maknanya, ditanggalkan nikmat tu. Dan sebab bagi seksa yang bersangatan, hak ni dia janji dah. Atau kepada sebab bagi ditanggal tu. Atau kepada sebab bagi ditanggal. Maka dengan sebab engkau tidak syukurkan nikmat tu, sebab bagi seksa yang bersangatan, yang sangat berat. Seksa yang sangat berat, yang sangat pedih, tu yang bersangatan. Seksa yang bersangatan, jadi seksa yang sangat pedih, yang sangat berat. Tu. Bila seksa itu? Pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka. Pada hari, yakni pada hari kiamat. Hari kiamat mana? Yang mensaksikan sifat pada hari. Pada hari kiamat, yang mensaksikan, yang jadi saksi atas mereka itu manusia. Maksud atas ni tengok ya kecek mudarat atas. Atas tu lin madarrah orang panggil. Bukan lin manfaah dak. Jadi berdapat seksa tu pada hari kiamat yang menjadi saksilah, yang jadi saksilah atas mereka itu, tinih atas mereka. Kecek tinih malah. Yang jadi saksi tinih atas mereka. Bukan saksi tolong. Kalau saksi tolong tu hanga. Mata tu ditunggu jadi, ya Allah, dia guna aku ni tengok Qurannya, baca Quran, ya Allah. Tu orang panggil jadi saksi tolong. Hak ni bukan jadi saksi tolong, saksi tinih. Menjadi saksi tinih atas mereka itu. Mensaksi oleh kepada mensaksi. Jadi saksilah oleh segala lidah mereka itu. Mereka itu manusia. Apa makna lidah disaksi? Tulis pada lidah tu dengan bahawa
lidah mencerita apa yang mereka bercakap. Dengan bahawa lidah mencerita apa yang mereka bercakap. Tu. Lidah boleh kecek. Lidah boleh kecek pada hari tu. Dia kecek royak lidah diri lidah sendiri tu. Lidah tu momeh-momeh, ya Allah ya Tuhan aku ni, dia pakai aku ni lah ngumpat kat orang ya. Dia pakai aku ni lah duk jadi tuduh orangnya, duk maki orangnya. Ya Allah. Tu lidah jadi saksi. Pakok mana ayat Quran kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Allah Taala kata pada hari ni hari kiamat kami katuk mulut. Apa makna tutup mulut? Pasti ni kata boleh berkecek lidah. Jawab kata tutup mulut daripada berhujah untuk menolongkan diri tu. Sehingga dia tak ada hujah dah. Ya Allah aku dak li, aku tak geli. Mulut duk dia. Mulut takkan boleh kecek dah. Karena kalau Tuhan buka mulut kecek juga, dia nak bahas sup-sup. Tengok ada satu kali Tuhan tanya dalam hadis Nabi kan, "Membuat gapo hai orang alim? Membuat gapo dengan ilmumu?" Ya jawab lagi, "Ya Allah ya Tuhan aku guna ilmu ni untuk nak mengajar manusia sungguh, untuk nak manusia ni keluar daripada kejahilan, nak bantu agama, nak menghidupkan agama Islam ya Allah." Tuhan kata, "Mung ni bahau." Tengok, mulut duk bahau lagi. Mungkin ngajarkan aku ni mengajar Nabi orang tahu kata mung alim je. Tengok pada masa tu mulut tu duk nak bahau lagi. Hei orang kaya, membuat gapo dengan harta yang aku beri? Ya Allah aku ni wah harta untuk jalan Allah Taala. Belanja harta kepada jalan agama Allah Taala. Mung bahang, mung belanja tu nak biar orang kata mung tu orang pemurah je. Mung ada sifat borah gitu je. Tengok mulut. Allah katuk teri dalam mulut tak boleh kecek. Kecek untuk berhujah pelepaskan diri tu. Adapun buka keceknya, buka wi kecek untuk nak tinih. Tinih atas diri. Tu hak tu wi. Hak tu wi. Allah Taala izin hak tu. Bersaksi oleh segala lidah mereka dan segala tangan mereka itu, atop kepada kata segala lidah, menjadi saksi tinik atas mereka oleh segala tangan mereka. Apa makna segala tangan mereka? Yakni dengan bahawa mencerita oleh tangan akan perkara yang mereka kerjakan. Akan perkara yang mereka kerjakan. Tu wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim. Tangan jadi saksi. Tangan berkecek. Ya Allah, tangan ni lah duk buat sikit ya Allah. Tangan ni duk rodek orang, duk tapak orang. Ya Allah, tangan ni duk terkecek dengan tino. Ya Allah, tangan ni duk tekat macam-macam. Fa niyazubillah. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka mula bercakap. Tak sepatut bagi kita orang yang yakin dengan keadaan Allah Taala dan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak patut nak langgar benda tu. Tu dia. Sebab tu saya cerita dulu dah lagi. Teka duduk di Madinah tu dah 10 hari. Hati wala nak kelik jauh. Kalau wisa boleh terhubungi lagi setahun, saya nak duduk lagi setahun di Madinah. Kerana selama mana kita duduk di Madinah tu, mata kita pandang kepada Masjid Nabawi, tengok kubah tempat yang tanam Rasulullah di bawah. Tak ada masuk masjid lagi, tengok sejik je. Hati kita tidak terlintas maksiat walau 1 minit. Jaga nak terlintas dalam Madinah. Hati nak terlintas kerja maksiat, tak ada. Wasa nak buat maksiat sikit, tengok Masjid Nabawi, tarik klik mari. Nabi duk ada. Tengok Kubatul Khudra, kubah hijau. Tu betul dengan kubur Nabi dah lah, kubur hijau tu. Kubur Nabi duduk di bawah.
Tu tak masuk lagi tu. Tak masuk lagi, tak masuk Gizerah lagi. Masuk negeri Madinah tu tiak dah. Tengok Masjid Nabawi tu tiak dah. Tak masuk Gizerah lagi. Dia mula itu Khali macam Khali kita nak pergi dah. Galak sangat. Malam tu siapa malam tu pakak nak pergi Zerah. Muka Zerah tulis 24 jam. Dia buka celah tu orang nak masuk sama. Masjid je kata tapi lorong nak masuk pergi salat ke Nabi tu. Boleh masuk. Kita orang pergi dah Khali. Pergi, pak pergi dulu. Khali nak tidur dulu. Khali tak segi lagi kan? Tak segi. Nak pergi pagi esok. Pergi Zerah Nabi. Tak ada ayat head pun dia dah. Wasa tak gamuk lagi nak pergi temu. Tak pernah pergi. Ya Rasulullah, tak pernah lagi. Kita mari jauh-jauh tu. Jadi wasa kita tak layak lagi nak jumpa khulu esok. Wa ia siap pai molek. Wi tenaga gagah molek. Wi di hati penuh molek. Masuk. Demo tak boleh sabar dah. Demo nak jumpa Rasulullah. Selama duduk di Madinah tu Masya Allah. Habis tu masa nak duduk dia. Masa nak duduk. Yo kawasan Madinah. Angin dia kita rasa boleh angin. Udara dia tu udara lain. Udara dia udara Nabi. Udara dia udara sahabat. Udara dia udara Rasulullah. Dia ada siapa ke ni? Rasa. Sebab kalau pergi jalan pergi semit ni, tu sejik. Sejik ni Nabi biasa mari ni, Nabi lalu dulu, Nabi masuk sujud sini. Sini sejik ni ayat Quran turun. Sini tempat Nabi lalu pergi perang Uhud. Sini. Sini Nabi semaya minta hujan. Sini Nabi semaya kepada raja apa nama? Habasyah. Hak yang mati tu. Kristian hak yang masuk Islam tu Nabi semaya raib tu. Sinilah. Sini tempat Abu Bakar. Sini jalan ikut ni. Penuh dengan tempat tu je. Ni sujud ni dinamakan Masjid Sajadah. Sebab pun Nabi sujud lama sujud ni. Kerana Jibril waktu turun mari. Wahyu. Tu sehingga sahabat kata Nabi mati dah pun nampak sujud lama ni. Sahabat cuik kaki. Nampak sujud lama. Sehingga sahabat kata kami sangka kata Nabi tu tak ada dah. Dari sujud tu lama berdoa. Cuik. Tengok. Apa-apa Nabi bang. Nabi sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Nabi kata sebab apa aku sujud pun tahu tak. Jibril mari tak ni. Jibril kata gana. Jibril kata hey Muhammad, Allah wi kurnia besar kepadamu. Allah wi nikmat besar kepadamu. Lagu mana? Allah ayat kata barang siapa berselawat atasmu sekali, Tuhan nak selawat kepada dia 10. Nabi kata Allah, aku mujur. Sebab apa dia mujur? Tengok kalau kita kira hadis tu. Bukan kenal dengan dia ni. Bukan sakut dengan dia sangat ni. Sakut dengan kita dah. Nabi mujur sebab umat dia ada tambah kebaikan besar. Ada jalan tambah kebaikan. Dengan sebab salawat sekali tu 10. Hak tu yang mujurnya umat yang boleh nikmat besar tu. Nabi sujud sampai kepada sahabat suka kata yang mati. Masjid saya ada dekat Masjid Nabawi. Tu nak wayak kata tempat dia tu. Ni kita keliling Kelala Tubik nak tanya tu maksiat dah. Tubik tanya tu gambar tu. Jangan kata mek tanya Tubik ni. Gili nasi. Kau pat kepik. Maksiat dah. Gili nasi goreng. Maksiat dah. Anak dara di kampung tu duduk dah. Kenapa buat Yalah tak? Betul. Bila masa nak duduk Madinah, masa nak mati situ. Ya Allah, matikanlah aku sini. Masa nak tanah dari kubur Bakit. Kubur Bakit tu masuk Pak Sayyidina Usman duk ada nu kubur. Imam Malik. Bisa lihat Assalamualaikum. Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i. Imam Nafi', Tok Guru dia, Tok Guru Imam Malik. Hak qiraah Nafi' tu. Tu. Tok Guru Imam Malik. Satu belakang. Udara je lain. Udara. Masuk negeri mana tu udara lain.
udara dia. Masya-Allah. Insya-Allah berazam hati kita untuk sampai kepada Madinah. Balighna liqahu ya mujib. Sampaikanlah kami untuk berjumpa dia ya Allah ya mujib. Boleh jumpa dia. Boleh jumpa Nabi. Tu dia. Tu. Habis itu. Ada setengah orang minta doa mimpi ke Nabi di Madinah, mimpi ke Nabi. Tu. Ada hok pergi sekali dengan saya tu. Khali tak ada doa bila mimpi ke Nabi. Ni mari ke Madinah ni tak ada mimpi lagi ni. Saya kata, Allah, munduk baca doa apa pula? Apa faedah kamu mimpi berjumpa Nabi? Nabi dah depanmu dah. Tu. Gi, mulia. Masuk salat tu supaya duk ada. Perasaan kita supaya duk ada. Supaya duk hidup. Supaya pada hidup sungguh. Tapi supaya duk tengok kita dan jawab salat kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lepas tu saya nak Umar duk. Saya nak ubah Abu Bakar duk tepi. Umar duk tepi lagi. Nabi duk ada. Betul lah Habib Umar mari buat umrah juga hari tu. Tu. Masuklah masjid Habib Umar. Habib Umar tu. Masuk masjid. Kita pun lalu dah masuk pergi sembahyang dengan dia. Pakar turut bunga susuk. Habib Umar pergi salat depan Nabi baca doa lama. Saya pun duduk di belakang dia. Duk sekat nanti sekat orang. Moga orang yang duk mari nak mari. Duk tolak pergi semua. Duk tolak orang lagi. Sekat orang. Masuk. Habib duk baca. Habib baca doa. Assalamualaikum. Akhirnya bila doa sudah tu, dadu. Bila tak kenal tu, tahan tu. Bukan duk kenal, wabi. Tahan tu nanti nak hamak orang ya. Jahat, syirik. Jahat. La, haram. Masuk nak tepuk sikit. Haram tak boleh. Duduk dia dik semua. Tak boleh. Habib Umar ni kena hamak juga. Dia tak kenal dia. Arab bukan duk kenal weh. Harap dia kenal kata siapa dia ni. Tak nak. Hamak lagi. Tapi nampak orang pakat masuk salah banyak dia rasa pelik dah. Ni orang lebih ni. Tahan dia tengok. Orang lebih ni. Maka Habib pun pergi. Habib tepuk dada kali. Gabun insya-Allah. Gabun. Dia kata. Insya-Allah terima dah. Doa tu. Insya-Allah. Pagilah. Temu orang lebih-lebih banyak. Tu kan dia nak lopak pergi Madinah ni. Tu. Duk kecek Madinah marah jadi hati duk ingat lagi. Minta mati situ, ya Allah. Minta mati situ. Nak tanah di kubur Baqi'. Insya-Allah azam kita semua. Insya-Allah ni dah buka dah, negeri dah buka dah ni. Hipung duit sekut sehari ya dah. Hipung duit sekut sehari lagi umrah. Mula dah mak. Boleh mula dah. Sekut sehari. Pergi umrah sekali. Bagi kita pergi cara kita. Hidup boleh sebulan. Kali ni. Madinah 10. Tak cukup 10 hari. Wasobat tak cukup. 10 hari di Madinah. 10 hari. 15 hari di Mekah. Termasuknya pergi Taif. Kita rasa dah mana Ibnu Abbas mana. Di Taif ni. Tu masuk 15 hari duduk di Mekah dah. Bawa pergi dulu. Betul lah macam tu bawa pergi. Tapi pergi rumbungnya lain-lain lah. Saya bawa pergi Taif dulu. Kita pergi ikut belakang dah. Kita rasa dah tu. Macam tu. Kena tengok ikut pagar gitu ya. Kita tak boleh masuk dekat. Jom pagar habis. Kita kat lubang tu syadah Assalamualaikum kubur tepinya Sayyidina Ibnu Abbas. Tu ya. Dia tak boleh masuk dah. Tu dia. Nak rakyat kata kita pergi tempat tu yakin banyak dah keadaan Allah dan ada Nabi. Tak patutlah kita nak gunakan nikmat kepada jalan yang Nabi larang. Tak yakin lagi ke keadaannya. Kan dia kata kena siksa. Tak yakin lagi ke keadaan dia kata
benda tu akan jadi saksi tinik atas kita hari kiamat. Tu tak sepatut dah untuk nak menafi benda tu. Tu. Dan segala kaki mereka atau kepada segala tangan mereka atau kepada segala lidah, dan mensaksikan atas mereka oleh segala kaki mereka itu manusia, yakni tulis itu pada kaki, dengan bahawa berkata ia akan tempat yang manusia pergi pada masa hidup. Tu ya. Kaki kecek habuai dia, tangan kecek habuai dia, tak royak ikut saya. Kaki royak tugas dia ya. Manusia guna dia buat gapo tu. Tangan pun royak tugas dia ya. Kata manusia guna dia untuk apa? Tu. Mensaksi itu dengan barang, dengan takluk pada mensaksi. Pada hari kiamat yang menjadi saksi lah oleh segala benda tadi, mensaksi dengan barang, dengan amalan-amalan yang ada mereka itu manusia, adalah mereka itu dulunya mengerjakan akan dia, akan barang, akan amalan tu. Mengerja di dalam dunia, pada masa hidup dunia. Royak habis barang yang mereka duk kerja dulu masa hidup dunia. Gapo tik barang tu? Daripada segala kejahatan, bayar pada barang. Maka baik ke tak royak ke? Ya royak juga, tapi bukan murad di sini. Sebab sana kata mensaksi atas, mensaksi di atas. Jadi saksi tini. Maka benda tu benda yang kejahatan yang mereka kerja. Kalau kira di segi kebaikan pun tangan royak juga. Tapi hak tu bukan murad lagi, kerana kita tak kecek habuk tu. Hak kebaikan tu. Tu. Faham tu dah? Habis itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya dalam rusyad ni. Ingat molek bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini, masya-Allah. Bahawasanya memelihara, apa makna memelihara? Menjauhi oleh kamu akan segala anggota yang 7 ni. Engkau perjauhkan segala anggota yang 7 ni, memelihara, menjauh daripada segala kejahatan tu. Engkau nak jaga segala anggota yang 7 ni daripada kerja segala kejahatan, segala larangan Allah Ta'ala. Hei, ingat, engkau nak jaga dan nak jauhkan segala anggota yang 7. Mana anggota yang 7? Mata, telinga, lidah, sebut belakang dah. Perut 4, farad 5, kaki 6, tangan 7. Tu anggota yang 7. Musa dah sebut mari dah 7 pasal. Nah, habislah kitab yang pertama. Ingat molek dah. Hak aku dah sebut mari dulu-dulu, kata suruh jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga perut, jaga farad, jaga kaki, jaga tangan. Kita nak jaga anggota yang 7 daripada segala kejahatan. Dan memakainya atau kepada menjaga, memelihara tadi. Dan memakainya, menggunakannya, segala anggota yang 7. Memakai dan mengguna pada kerja segala kebaikan, segala suruhan Tuhan. Ingat molek, mu nak jagakan anggota tu daripada maksiat, mu nak guna anggota tu pada taat, tiada sempurna keduanya. Tiada akan sempurna, tiada jadi sempurna oleh keduanya. Kedua memelihara dan memakai tu tak jadi sempurna. Tak sempurna kalau mu nak jaga mata telingamu, dan tak sempurna mu nak pakaikan mata telinga dalam benda yang molek. Faham tak dah? Faham dah? Ingat molek, engkau nak jaga mata tu daripada kejahatan tu tak akan sempurna lagi. Dan engkau nak pakai mata pada kebaikan tu pun tak sempurna lagi.
Begitulah segala anggota yang lain lagi. Tak sempurna malaikat dengan membersihkan akan rajanya. Malaikat nak sempurna jaga mata, telinga, perut, parak, kaki, tangan. Nak sempurna jaga benda tu, tak sempurna. Malaikat dengan kamu, dengan sebab membersihkan oleh kamu, menyucikan oleh kamu, membaikkan oleh kamu akan rajanya. Raja bagi segala anggota tu dulu. Kena baik raja dia dulu. Dia raja baik, rakyat jadi baik. Mu nak rakyat jadi baik. Oh, tak akan sempurna baik kebaikan rakyat tu kalau raja tak baik. Mu kena bersihkan raja tu. Membersihkan akan raja tu. Maksud akan raja jadi akan hati yang serupa dengan raja tu. Dia kecek lagu tu faham tu dah. Membersihkan akan rajanya, jadi akan hati yang serupa dengan raja. Raja bagi segala anggota yang serupa dengan rakyat. Kadang-kadang kita. Itu maknanya. Membersihkan raja jadi akan hati yang serupa dengan raja. Raja bagi segala anggota yang serupa dengan rakyat. Segala anggota lain supaya anak rakyat dah. Hati dia supaya raja dah. Mungkin lebih baik raja dulu. Bila baik pemimpin, baiklah rakyatnya. Bila rusak pemimpin, rusaklah rakyatnya. Sebab tu kita orang jaga oleh kampung ni kan. Kita nak lebih baik ahli kampung. Oh, tak sempurna kita nak baik kampung. Kalau tak baik kan Tok Nebel Tok Menai dia dulu. Tak sempurna jadi kebaikan. Kalau tak baik buat tua-tua dia. Dia buat pala-pala dia masuk sejak insya-Allah tu mudah ya pengikut-pengikut ni. Jadi mudah. Begitulah kalau tak dapat jagakan hati, oh anggota lain tu payah sikit, tak sempurna nak jaga dia. Ni mesti lewat tangga ni nak bahas kitab yang kedua pada menyatakan hati. Analah tu ya. Tu. Kena membersihkan akan raja dia, membersih takluk daripada segala perangai hati yang dicela oleh syarak. Kena bersihkan hati daripada segala perangai hati yang dicela oleh syarak. Sebenarnya perangai badan luar ni yang menggambarkan perangai hati dalam tu. Hak luar lagu mana yang zahirkan hak dalam tu. Tu dia. Habis tu dah kena bersihkan akan raja, bersih daripada segala perangai raja, perangai hati, perangai yang dicela oleh syarak. Misalnya seperti riak. Kena bersih raja daripada riak dulu. Apa riak? Riak tu masdar. Ra'a yura'i mura'at. Wariya. Ya masdar. Wariya'an. Ya masdar fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Masdar bagi ra'a, yura'i, mura'at. Mura'at, bukan mura'at dah, mura'at. Tu masdar satu laginya wari'aan, wariya'an. Masdar satu lagi. Allah Ta'ala sebut kata ri'a'an nas tu. Alladzina hum yura'un. Ra'a yura'i mura'at. Apa makna ra'a? Asal ra'a ni nampak, lihat. Tapi ra'a bina musyarakah, lihat melihat, memperlihatkan orang. We orang tengok, we orang nampak. Tu ra'a, lihat melihati. What we orang tengok. Ra'a yura'i. Hak tu masuk neraka wen tu. Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dia semaya pun we tengok. We orang tengok. Bukan kerana Allah. Maka sifat riak tu hak ni syirik khafi yang Nabi takut lebih daripada dajjal ni. Nabi kata dalam hadis sebut aku tak takut dajjal mana. Kata kamu dajjal tu aku takut, tapi hak aku lebih takut lagi di atas umatku lebih daripada fitnah dajjal, iaitu syirik khafi, syirik yang sembunyi, iaitu riak ni. Hak
Hok ning ni lah. Malaikat pun tak gari. Kadang-kadang tu setengah-tengah dia, malaikat tak gari. Allah tak gari. Bila malaikat ambil amalan naik ke langit tu, Tuhan tolak lagi. Padahal malaikat cekak dah buat mari. Ya Allah ni comel amalan dia. Comel amalan dia. Tengok dalam kitab Minhaj. Hok hadis daripada Mu'ad. Mu'ad bin Jabal. Hok Ibnu Mubarak mari tanya, "Hei Mu'ad, Abdullah bin Mubarak, hei Mu'ad, wayak ke aku satu hadis hok mendengar daripada Nabi ya?" Mu'ad kata, bila dia ingat hadis tu, dia tiap oi. Hadis hok malaikat bawa amalan naik. Akhirnya sampai ke langit 7 pun Allah Ta'ala berfirman lagi kepada malaikat, "Wahai malaikat, ambil kelik. Ya bukan bersih kerana aku lagi. Ya tipu buat boleh tu. Buat munduk pakak duk belarak buat hari tu. Ya tipu buat boleh, tapi nak tipu aku tak leh. Tipu aku tak leh. Wa ana allamul ghuyub," Allah Ta'ala kata. Kami tahu benda gaib semua. Ni rio. Takut waliazubillah. Ngajar bab ria pun takut ria juga. Duk ngajar tu, ngajar bab ria nak biar orang tengok kata, sedapnya dia ngajar bab ria. Maka duk ngajar bab ria kena ke ria dah. Ngajar bab ujub, Tuhan Allah sedap aku huraikan sifat ujub hari ni. Allah, ya kata, sedap juga aku dah ngajar dah. Ngajar sifat ujub, Tuhan ada ujub. Moga hak duk rusak di raja tu. Seperti raja riya dan takabbur, sombongkan diri, rasa lebih diri tu bagi kibrun. Takabbur tu sombong diri, nampak bertengok. Tu ya timur daripada hak dalam rusak. Dia asak itai gitu tu, cek tu kata ini punah. Wasak gung mari tu. Dan dengki kepada orang, dengki yang dicela oleh syarak lah, bukan dengki hak ribetah tu, dengki. Dan kikir ni apa? Kedekut, bakhil, kedekut barang dia. Tu. Dan lain daripada ria sampai akhir tu, kena bersihkan hati daripada sifat-sifat balah tu. Barulah sepenuh. Sebab tu kena ngaji dari kitab yang kedua, baca lagi kalau. Dan kikit dan lain daripada riak dan takabur tu. Lepas tu Musannif kata, ingatlah, jika hendaki dimaksudkan dengan raja bagi segala anggota tu, apa murad dengan raja di sini? Iaitu hati senubari, hati ruhani. Murad dengan hati ruhani, bukan hati jasad ni dah. Hati tokoh darah ni hak ni hak bomo duk main. Hak ni hak wak bolunya. Bukan hati hak bolu ni wei. Hati ruhani. So lagi Musannif akan bahas insya-Allah dalam bab dia. Ni jantung nak siapa ni? Hati ada dua mana? Ada hati mana? Hati jantung tu, kita kata hati mana jantung tu. Hak tu stokor daging, supaya jantung pisai dia kata. Hak tu bukan murad. Bila bahas masalah hati, kena ke hati lagi, hati ruhani. Satu benda yang kita tak tahu tu. Oh, sakit hati ku bukan sakit hening. Dia mau kata dah, sakit hati. Sakit gapo? Hak hati mana dak sakit? Hati mana dak sakit ni? Adulah, bukan dia tak sakit sini. Dia sakit pada satu benda yang kita tak gari benda tu. Tu orang panggil hati ruhani yang sangat sulit. Kita nak bersih hak tu. Biar hak tu selamat. Bila hak tu selamat, anggota lain selamat. Tu. Sekat tu dulu, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
يا ربنا اعترفنا وآمن الروعات وسائر الخلان وكل ذي محبة إلهي في البدء والتناهي عدد خلقي ورضا نفسي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا مع أهل الكتر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلاء أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة